Okey, baik. Assalamualaikum. Saya harap anda semua sihat sentiasa. Apa khabar semua? Jadi pada episod kali ini saya akan cuba menerangkan tentang moto menghidup, moto menghidup dan berlari kapasitor. Jadi untuk 1.3 punya tajuk ni, kita akan mengenali jenis motor yang ada kapasitor running. Kita akan melihat cara sambungan dia, macam mana dia punya faktor, macam mana dia punya siri dia, dan keupayaan motor ni lah. Okey, kita cuba recap kembali mata pelajaran kita pada tajuk yang lepas, iaitu tentang pengenalan motor, jenis apakah jenis motor yang kita belajar pada tajuk 1.2, iaitu motor penghidup kapasitor kan. Sekarang ni kita ada berlari kapasitor. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kita punya mata pelajaran kita, iaitu penerangan tentang motor jenis penghidup dan pelari kapasitor ini. Jadi yang poin utama sekali adalah kita perlu melihat kepada kita perlu melihat kepada jenis motor ni sama ada dia jenis penghidup kapasitor. Kita tengok motor jenis ni dia kata sama. Motor jenis ni dia kata tengok kat sini motor jenis dia kata sama dengan motor jenis penghidup kapasitor. Alright. Tapi ada tetapi di situ, tetapi gelung penghidup dan kapasitor dikekalkan dalam litar pada masa motor berpusing. Alright. Jadi kenapa dia buat demikian? Kenapa gelung penghidup dan kapasitor tu dikekalkan dalam litar? Mesti ada sebab dan mesti ada ciri-ciri tertentu kenapa design tersebut dilakukan. Okey, kita akan tengok dia punya kebaikan dia. Di mana kebaikan mengekalkan kapasitor dalam litar. Okey, ini adalah kebaikan. Poin penting yang perlu kita ingat di sini ialah kenapa kekalkan kapasitor dalam litar. Yang pertama dekat sini, dia membaiki keupayaan beban lampau. Membaiki keupayaan beban lampau. Yang kedua, dia mempunyai faktor kuasa yang tinggi. Dia ada faktor kuasa yang tinggi. Yang ketiga, dia mempunyai kecekapan yang tinggi. Dan yang keempat, kita perlu melihat pada motor tersebut. Motor berpusing dengan senyap sangat diperlukan bagi motor kecil yang digunakan di pejabat atau makmal. Motor berpusing dengan senyap sangat diperlukan bagi motor kecil untuk digunakan di pejabat dan makmal. Maksud di sini adalah motor tersebut tidak menghasilkan bunyi yang terlalu kuat. Dia senyap saja dan selesa bagi ruang-ruang pejabat dan makmal. Itu adalah kenapa kita perlu kekalkan kapasitor dalam litar. Sesetengah daripada motor ini dia hidup dan berputar.
dengan satu kapasitor yang mana dikenali sebagai motor pelari kapasitor satu nilai. Okey, ada juga motor yang menghidup dengan nilai kapasitor yang tinggi, tetapi dia berputar dengan kapasitor yang rendah, dikenali sebagai motor pelari kapasitor dua nilai. Maknanya tadi ada satu nilai, ni ada dua nilai. Okey, baik. Kita lihat yang di-highlightkan di sini adalah motor pelari kapasitor satu nilai. Motor pelari kapasitor satu nilai. Alright. Motor ini dia mempunyai satu gelung pelari, okay, coil pelari dan satu gelung penghidup bersiri. Okay, dia ada satu gelung pelari dan satu gelung penghidup bersiri dan sebuah kapasitor. Dia mempunyai satu gelung bersiri, penghidup bersiri, starting dengan gelung pelari dengan sebuah kapasitor. Okey. Sebab dalam motor jenis pelari kapasitor satu nilai ni, dia pasang kapasitor tu lekat terus di dalam dan dia kekal. Dan motor ni adalah sebagai motor dua fasa yang tidak seimbang lah. Di mana dia design dia tu tak berapa nak seimbang sangat, dia simple. Maknanya Swiss Empire tu dia tak guna. Dalam litar tu tak ada Swiss Empire sebab dia dah ada kapasitor. Dan dia ada gelung penghidup dalam dikekalkan dalam litar. Jadi biasanya kapasitor yang bernilai 2 microfarad, okey. Kapasitor yang bernilai 2 microfarad hingga 20 microfarad digunakan dan dipilih daripada jenis yang baik dan mahal. Sebab apa? Sebab apa dia mahal? Sebab kita nak dia kekalkan dalam litar, dalam motor tu, sebab supaya dia tahan lama lah. Kalau dia beli yang murah, kemungkinan besar dia akan cepat berlaku kerosakan. Okey, baik. Tujuannya adalah bagi menyesuaikan tugasan yang berterusan. Sebab itulah kita beli yang mahal, sebab benda ni dia berpusing secara berterusan. Okey, nilai daya kilas masa motor tu nak berpusing kan. Okey, nilai daya kilas masa mula-mula sekali dia rendah. Dan motor ni sesuai bagi kerja-kerja yang memerlukan daya kilas permulaan yang rendah. Okey. So dia punya aplikasi dia pada kipas angin, blower dan pelaras voltan. Blower tu dia punya ni lah kipas angin. So motor ni adalah motor yang kerja-kerja yang tak perlu banyak daya kilas pada permulaan dia lah. Maknanya dia senang gerak. Alright. Sekarang kita tengok dia punya cara kendalian motor ni. Arah pusingan motor kita boleh modify terbalik dengan melalui satu Swiss luar dengan syarat gelung penghidup dan pelari adalah sama. Okey, pada keadaan yang sama. Okey. Satu gelung akan menjadi gelung penghidup. Satu gelung akan menjadi gelung penghidup dan bagi satu arah pusingan kapasitor, okey, bila kapasitor sesiri dengannya. Jadi gelung ini pula akan menjadi gelung pelari bagi arah pusingan bertentangan. So dia banyak teori aplikasi dalam penceritaan tentang kefungsian coil lah dalam motor tu. Tapi tak apa, kita akan tengok dia punya gambaran nanti. So ini dia punya cerita dulu. So bila Swiss, okay, tengok bila Swiss diletakkan pada forward, gelung A menjadi gelung pelari. Okay. Manakala gelung B
menjadi gelung penghidup. Dan apabila switch dipasang seri reverse, gelung B menjadi gelung pelari dan gelung A menjadi gelung apa? Gelung forward ataupun gelung penghidup lah, forward pula, penghidup. Sebab dia dalam motor ni, dia prinsip dia ada penghidup, dan dia ada pelari. So analogi yang simple lah. Kalau seseorang tu nak jadi pelari, dia mesti hidup dulu baru boleh lari. Itu analogi yang saya buat lah. Okay. So motor ni selalu digunakan bagi penggunaan yang memerlukan pusingan dua arah. Maknanya pusingan dua arah ni forward reverse lah. Di mana masa starting tu ke mana arah pusingan tu berlaku. Okey, baik, kita tengok dekat sini rajah 3. Ini rajah 3 ni dia menunjukkan penyambungan forward. FWD ni adalah forward. Alright. So kita akan lebih detail dengan gambar rajah ni. Sekejap, cikgu cuba lihat apakah penyambungan dia. Alright, besar sikit. Okey. Sekarang kita cuba. Okey, tengok daripada sini, kita tengok rajah 3 penyambungan forward ni, komponen utama dalam ni. Okey, ini adalah punca N dan kita ada belitan penghidup. Kita ada belitan utama. Kita ada kapasitor dan kita ada rotor. Keseluruhan yang bulatan ni adalah rotor. Rotor berpusing mengikut arah jam. Okey, ini adalah tanda N. N bagi neutral. L adalah wire life lah, wire hidup. Okey, kita tengok rajah 4, penyambungan reverse, REV reverse. Apakah beza yang anda dapat lihat pada kedua-dua rajah ini? Okey, saya cuba tandakan ini kapasitor, ini belitan penghidup, komponen yang sama saja. Apakah yang berubah? Okey, baik. Yang berubah, okey. Yang berubah adalah, sebentar ya. So, yang berubah dia punya sambungan. Yes, betul. Yang berubah adalah sambungan. Kita tengok. Di mana yang pertama dekat sini, daripada wire neutral, dia membuka simpang ke point kapasitor. Dia membuka simpan point kapasitor. So, saya cuba bulatkan supaya kita lebih nampak. Okey, perbezaannya ada di sini. Dia ada cara sambungan ke kapasitor. Okey, kita tengok. Saya bulat juga rajah 3 ni. Alright, itu cerita dia. Dan perubahan seterusnya juga berlaku pada simpang coil. Coil disambung dengan live, sedangkan penyambung forward disambung pada N. Alright, seterusnya kita tengok apa lagi perbezaan yang disambungan dia. Beza tak? Memang jelas perbezaan dia. Dia berbeza pada sambungan kapasitor dan belitan penghidup. Itu sahaja. Yang lain tak ada masalah. Dia terbalikkan. Okey. Saya harap clear dekat situ perbezaan dia. So kita tengok seterusnya. Okey. Ini adalah rajah 5 yang secara lagi detail punya lah. Rajah 5 ni kita tengok
ia adalah penukaran forward reverse menggunakan switch. So dalam subjek ni nanti kita ada amali bagaimana kita nak menyediakan pemasangan motor forward reverse menggunakan switch. Dia ada kontaktor, dia ada lampu penunjuk dan dia ada beberapa lah switch forward, switch reverse, switch sedia dan sebagainya. So kita tengok dulu rajah 5 ni di mana ia menunjukkan perbezaan yang ketara pada rajah 3 dan 4 tadi, di mana tadi dia tidak menggunakan switch, sekarang kita menggunakan switch. So cara sambungan switch tersebut kita perlu fahami untuk menguasai tajuk motor satu fasa. So kalau kita sudah mahir cara sambungan motor satu fasa ni, insya-Allah kita akan terus dapat melihat sejauh mana kefahaman kita dalam pendawaian pemasangan motor. Macam mana nak modify motor ni, forward reverse dan sebagainya lah. So dia akan melibatkan pelbagai lukisan-lukisan pendawaian motor dan melibatkan banyak wire. Okey. So dalam rajah 5 kita dapat melihat dekat sini, saya cuba tandakan untuk lebih pemahaman kita. Okey, perbezaan dengan gambar rajah tadi saya cuba ungkapkan di sini pada rajah 5. Ini adalah sambungannya hampir sama dengan rajah 3 dan 4 tadi. Okey, baik. Dekat sini. Okey. So, yang samanya, yang ni sama. Belitan penghidup kapasitor sama. Yang ni pun adalah sama dia punya cara dia. Okey, baik. Boleh faham? Okey. Yang kita perlu kuasai adalah dia punya cara sambungan switch ini. Yang saya dah birukan kotak dia. Bagaimana nak jadi forward, switch reverse, forward reverse. Okey. So inilah konsep rajah 5 ni, lebih kepada konsep lah macam mana nak menggunakan switch dalam motor forward reverse ni. Okey. Seterusnya. Okey, kita lihat. Terlihat pula motor pelari kapasitor 2 nilai. Okey. Kita lihat motor pelari kapasitor 2 nilai di mana motor ini dia hidup dengan kapasitor nilai tinggi. Kalau ada 2 nilai tu biasa tinggilah. Kalau 1 nilai tu dia tak tinggi, dia biasa saja. So nilai kapasitor ni adalah tinggi yang bersiri dengan gelung penghidup untuk memberi daya kilas permulaan yang tinggi. So bila motor berputar, sebuah kapasitor nilai rendah digantikan dengan menggunakan switch ampar. So ni adalah ada komponen lah macam mana kendalian dia lah. Kedua-dua gelung penghidup dan gelung pelari dia memang pasang kekal dalam litar. So kapasitor untuk litar penghidup dan litar pelari. So kapasitor untuk litar penghidup adalah sebuah kapasitor elektrolitik nilai tinggi ataupun dipanggil short duty, dan kapasitor penghidup adalah kapasitor minyak. Dia jenis minyak continuous duty. So biasanya nilai kapasitor penghidup ini adalah antara 10 hingga 15 kali nilai kapasitor pelari. Okey, itu adalah motor pelari kapasitor 2 nilai. Okey, kita akan ke penerangan seterusnya. Kita tengok.
Okey. So, motor tadi, permulaan tu bila suis ampar tu tertutup, kedua-dua kapasitor adalah selari dan nilai jumlah kapasitor adalah hasil campur kedua nilai kapasitor tersebut lah. Sebab dia campur dua dia jadi nilai tinggi. So motor, kelajuan motor tu bila dah capai 75% kelajuan beban penuh, suis ampar akan terbuka. Okey, dia suis ampar dia macam ni, bila dah pusing dia akan terbuka dan hanya meninggalkan kapasitor nilai tinggi dalam liter penghidup. Maknanya dia akan terus ke running coil lah. Dia pusing dan ada running coil. Dan guna cara ini, penghidup ataupun starting yang baik dan pelarian running yang lancar akan didapati pada motor. Dan bagi jenis motor ni dia sesuai untuk penggunaan yang ada beban berat dalam, biasanya dalam kompresor. Kompresor ni pemahu 4 lah, aircon ada, ais ada. Itu peti sejuk industri ya, adalah kompresor lah. Maknanya dia nak daya kilas yang tinggi. Okey, ciri-ciri motor ini ialah, ini perlu diingat ya, ini adalah ciri-ciri motor. Yang pertama dekat sini, keupayaan menghidup beban yang berat. Keupayaan menghidup pada beban yang berat. Pelarian yang senyap, kecekapan dan faktor kuasa tinggi. Berkemampuan menampung 25% beban lampau. Okey, beban lampau. Alright, itu adalah ciri-ciri motor bagi yang berkapasitor nilai tinggi. So tengok balik. 1.4 tu kita akan sambung kemudian lah. Okey. Jadi untuk video kali ini saya akan terangkan pada motor ini sahaja. Okey. Okey. Maknanya kita ada motor pelari kapasitor 2 nilai dengan motor pelari 1 nilai. Say alright. So diharap segala penerangan saya berdasarkan nota, dan jika ada kesilapan tentang penerangan-penerangan saya dan ada maklumat tambahan, bolehlah komen di bawah. Dan sekadar itu daripada saya, diharap pelajar-pelajar dapat mendengar penjelasan ini dan sama-sama mendapat manfaat. Alright, sekian itu daripada saya. Diharap nanti pelajar dapat menyiapkan tugasan-tugasan yang diperlukan untuk menguji kefahaman kita dalam tajuk kali ini. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.